ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, ayah ibu, para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Puja dan puji kita rafakkan ke hadrat Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini dengan izinnya dapat kita bersama-sama untuk menyambung bacaan kitab Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah. Muka surat 163. Tengah-tengah tu, selanjutnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Selanjutnya, barang siapa yang meremehkan saudara ataupun kaum kerabat, maka akan terjejaslah hubungan kekeluargaannya dan kehilangan kasih sayang dari mereka. Justru itulah Islam mengajarkan umatnya agar sentiasa berbuat baik dan banyak membantu kaum kerabat yang memerlukan demi merekatkan atau mengeratkan jalinan kasih sayang. Okey. Baik, kita baru saja masuk bab yang keempat. Baru sangat. Kalau imbas balik, bab keempat ni mengandungi 27 nasihat. Daripada 27 tu, 6 diambil daripada hadis. Selebihnya kata-kata sahabat dan para alim ulama. Bagi yang ada kitab, cuba kita tengok balik asal matan. Kalih belakang sebelah je. Muka surat 161 tu kan. Muka surat 161 tu kita baca sepintas lalu dia punya terjemahan. Nak bagi nampak balik. Barang siapa yang meremehkan 5 perkara, itu asal dia ya. Ini hadis. Barang siapa yang meremehkan, yang meringankan, atau apa lagi, yang tak ambil berat, maka dia akan rugi 5 perkara. Apa dia? Pertama, barang siapa meremehkan para ulama. Ya, buat tak peduli dengan para alim ulama, apatah lagi sampai tahap membenci, menghina, na'udzubillah, maka rugi agamanya. Yang kedua, barang siapa meremehkan para pemimpin, umara, pada ghalib rugi dunia. Barang siapa meremehkan jiran tetangga, rugi manfaat-manfaat yang sepatutnya boleh dapat, rugi. Yang keempat, barang siapa meremehkan bil aqriba, kerabat-kerabat ataupun kaum kerabat, maka rugi dari sudut kasih sayang. Dan akhir sekali yang kelima, barang siapa meremehkan isterinya, maka rugi dari sudut mengecapi kemanisan hidup, kemanisan berumah tangga tu. Okey. Jadi yang kita sambung pagi ni, dia nak hurai, dia nak syarah poin yang keempat. Jadi 3 kita dah bincang. Pagi ni sambung yang keempat. Barang siapa
Waman istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Kat situ ya. Okey, baik. Selanjutnya, barang siapa yang meremehkan saudara atau kaum kerabat, maka akan terjejaslah hubungan kekeluargaannya. Itu sudah pasti. Dan kehilangan kasih sayang dari mereka ni kaum kerabat tu tadi. Justru itulah Islam mengajar umatnya agar sentiasa berbuat baik dan banyak membantu kaum kerabat. Justru itulah Islam mengajar kita untuk sentiasa berbuat baik. Bahkan sampai tahap dengan binatang pun kena buat baik. Apatah lagi manusia. Manusia tu pula kaum kerabat. Bertambah-tambahlah. Kena buat baik tu. Ya. Membantu kaum kerabat, pertama dia kata berbuat baik, satu, dan banyak membantu kaum kerabat yang memerlukan, demi merekatkan atau mengeratkan jalinan kasih sayang. Di dalam menyampaikan zakat misalnya, dalam menyampaikan zakat, memberi zakat, seseorang itu digalakkan agar memberikannya zakat tu kepada kaum kerabat terlebih dahulu. Ini masuk fiqh sikit lah ni. Ya. Dalam kita mengeluarkan zakat, seseorang itu, maknanya pengeluar zakat tu lah, digalakkan agar memberikannya zakat tu kepada kaum kerabat. Kaum kerabat terlebih dahulu, selagi mana, itu syarat dia lah. Selagi mana tu maksudnya dengan syarat kaum kerabat ni tadi, mereka termasuk 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu syarat dia lah. Bukan kita beri itu atas kapasiti kaum kerabat. Bukan, tak ada kena-mengena. Hak tu jadi kroni pula nanti kan. Dia mesti masuk dalam senarai asnaf. Yang Allah sebut dalam surah At-Taubah. Ya. 8 asnaf. Ayat 60. Boleh cek lah surah At-Taubah. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum wa fir riqab, apa semua. Dia kata seperti di situ fakir atau miskin. Yang mudahnya fakir atau miskin lah. Fakir satu takrif yang lain, miskin satu takrif yang lain. Dia bukan sekali. Kadang-kadang mungkin kita faham fakir miskin satu kumpulan, tak, situ dua kumpulan. Fakir satu, miskin satu. Ya? Ya. Seperti yang selalu kita bincang, istilah yang mudah faham, fakir tu ialah miskin tegar lah. Kalau bahasa kita hari ni kan. Dia lagi miskin pada miskin tu. Kalau miskin, dia hanya mempunyai pendapatan, kalau kata RM10, dia hanya dapat RM5 sehari. Separuh daripada keperluan. Kalau fakir, RM5 pun tak sampai. Mungkin RM3, mungkin RM2. Itu congak cara mudah lah. Kan? Seandainya setiap seorang perlu RM10 sehari, yang kata fakir ni hanya mampu dapat RM5 je. Separuh. Miskin, itu miskin ya. Kalau fakir lagi teruk, RM5 pun tak dapat. Bawah pada RM5. Jadi kalau ada kaum kerabat kita yang masuk dalam golongan itu, seeloknya zakat kita diberi kepada mereka. Ya. Masuk kaum kerabat ni siapa? Bapa saudara. Anak saudara nak sambung belajar. Sambung belajar masuk dalam fisabilillah lah. Ataupun memang keluarga bapa saudara kita, anak saudara kita susah, fakir, miskin.
Baik. Tapi tidak termasuk kalau seorang ayah yang layak mengeluar zakat, dia bagi pada anak. Tak bolehlah. Kan? Sebab anak tu memang menjadi tanggungjawab dia memberi nafkah. Jadi kaum kerabat ni dia punya takrif tu pula, mereka yang bukan di bawah tanggungjawab wajib kita beri nafkah. Anak kepada bapa pun masuk juga. Mana bukan masuk, tak boleh beri zakat lah. Dia tak boleh beri zakat sebab kita wajib menanggung ayah kita, mak kita, atuk. Anak kita tak boleh, cucu pun tak boleh. Adik-beradik, setengah kata masih masuk kerabat lah, boleh. Setengah kata tak boleh. Itu mungkin kita boleh cek dekat bahagian zakat lah, lebih jelas kan. Dia orang ada hukum-hukum fatwa yang terkini. Dia orang ada panel dia orang. Itu lebih orang panggil apa? Absah. Baik. Amil memang masuk asnaf. Cuma iyalah sekarang ni dah dia serah pada Baitul Mal lah yang sekarang ni kita selalunya bagi kat Baitul Mal, bagi pusat zakat apa semua kan. Ada juga yang bagi direct. Okey, tak apalah tu, itu fiqh tu. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kaum kerabat pada peringkat kedua. Susunan prioriti itu setelah ibu bapa. Dalam Quran, Allah meletakkan kedudukan kaum kerabat ni berada pada peringkat kedua setelah ibu bapa. Untuk diperlakukan dengan ihsan. Ihsan ni baiklah, buat baik. Menerusi beberapa ayat yang di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana atau ihsan. Walidaini mak ayah, lepas tu wazil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel. Ini perintah Allah yang dituju kepada golongan Bani Israel. Maknanya, kalau kita tertanya-tanya, dalam kitab Taurat yang Allah beri kepada Nabi Musa, apakah antara bentuk-bentuk perintah yang ada dalam kitab Taurat tu? Antaranya hak ni ya. Ini ya perintah. Begitu juga dalam kitab Zabur, Bani Israel. Apa dia? Janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Hanya Allah, Tuhan. Jangan mensyirik ke Allah. Jangan, kalau Yahudi lah, kita panggil Yahudi, sebut Yahudi, mereka menisbahkan Nabi Uzair kan. Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Maka dilarang. La ta'buduna illallah. Jangan kamu menyembah melainkan hanya Allah je. Full stop. Qul huwallahu ahad. Allah esa. Dah. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Itu semestinya lah. Takkan berubah ajaran-ajaran yang asas ni kan. Takkan berubah. Nabi apa sekalipun. Bahkan secara fitrah pun. Memang manusia mengetahui mak ayah mesti dihormati, disayangi. Lepas ibu bapa, masuklah wazil qurba dan kaum kerabat. Qurba ni asal makna ialah qarib, dekat. Jadi kita ni ada kaum kerabat, kaum keluarga yang dekat, ada kaum keluarga yang jauh. Jadi antara dekat dengan jauh ni, utamakan hak dekat dulu. Itu maksud dia. Dekat ni macam dia lah, pak saudara, mak. Dan kita ada sepupu, ada 2 pupu,
cukup ada 3 pupu, tu dah jauh lah kan. Sepupu tu ke dekat lah. Dah 2 pupu, dah berpupu-pupu, ada bau bacang pun semua lagi kan. Tu dah jauh. Ya. Okey. Kemudian menyusul selepas kaum kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, serta orang-orang miskin ya. Masakin ni jamak ya, jamak bagi miskin. Dia punya plural. Masakin, singular dia miskin lah. Jadi kalau kaum kerabat tadi yang berada pada nombor 2 selepas ibu bapa, dia miskin. Jadi ada dua kat situ kan. Dahlah miskin, lepas tu kaum kerabat pula. Lagi bertambah-tambah pahala kalau kita bantu mereka. Wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu, dan katakanlah kepada sesama manusia. Ini umum ya, linnas. Maksudnya hak Islam ke bukan Islam, selagi dia manusia, kita bercakaplah dengan dia perkataan-perkataan yang husna, yang baik. Ya, bercakaplah dengan manusia dengan perkataan-perkataan yang baik. Apatah lagi dengan mak ayah, dengan kaum kerabat. Kalau manusia umum pun kita disuruh bercakap dengan percakapan yang baik. Hari ini orang sebut komunikasi lah. Kita berkomunikasi dengan baik, dengan adab sopan, dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan. Dan dirikanlah sembahyang, wa aqimus solah, wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Kemudian kamu, ni Bani Israel, puak-puak Yahudi, berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu. Maknanya tak ikut. Tak ikut. Melanggar perintah Allah, sombong, angkuh. Illa, kecuali sebahagian kecil dari kamu. Ada yang ikut tapi minoriti. Kebanyakannya semua buat kepala masing-masing. Ahli kitab tu lah antara yang punca utamanya lah. Kemudian kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu, illa, kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setia. Di sinilah yang kita tahu perangai orang Yahudi ni kan. Allah dedahkan sifat-sifat buruk mereka. Tak semua, tapi kebanyakan. Itu yang kita pernah baca hadis di mana Nabi SAW menyatakan golongan Yahudi terpecah kepada 71 kumpulan. Semua ke neraka, satu saja yang masuk syurga. Nasrani terpecah kepada 72, semua neraka, satu je masuk syurga. Dan akhirnya Nabi sebut umatku terpecah kepada 73. Jadi yang masuk syurga tu hak sebahagian kecil itulah. Yang ikut, yang taat, yang patuh, yang sedaya upaya berpegang dengan ajaran wahyu, bersumberkan kitab-kitab yang Allah berikan. Okey, baik. Jadi itu poin yang keempat, dia punya huraian dia. Jangan meremehkan, apatah lagi sampai tahap bersengketa kan. Ini banyak berlaku. Kadang-kadang kita pun boleh tengok depan mata hubungan yang tak harmoni. Anak saudara dengan pak saudara, anak saudara dengan mak saudara, bergaduh sana, bergaduh sini, tak bertegur sapa, bermasam muka. Boleh elak-elak lah. Kadang-kadang jangan kita fikir siapa mula dulu. Kita yang faham agama ni, yang Allah bagi sedikit kekuatan belajar, biar kita yang beralah. Demi menyahut benda ni. Menyahut seruan-seruan Allah, seruan hadis Nabi tadi kan. Kalau kita buat kerana manusia, takut kecewa nanti. Kita buat kerana Allah. Kita buat kerana anjuran Nabi
Itu motivasi yang tak boleh nak melemahkan. Kan? Kalau buat kerana manusia, buat kerana dunia, memang letih. Kan? Okey. Dan yang terakhir, yang kelima. Untuk bab ni semua 5 je kan. 5, khamsah. Yang terakhir, barang siapa yang meremehkan isterinya, maka ia akan merugi. Merugi yakni kehilangan kemanisan hidupnya. Atau boleh juga kita fahami dengan makna barang siapa yang meremehkan pasangan masing-masing. Sebab dalam kehidupan kita ni ada kes yang memang suami buat perangai. Ada juga kes yang isteri pula macam-macam hair. Jadi kita tak pukul rata lah laki je semua teruk ataupun perempuan je semua teruk. Tak, ada je. Masing-masing tu ada je jalan ceritanya kan. Jadi kalau kita neutral tu, barang siapa yang meremehkan pasangan masing-masing. Tapi kenapa sebut lelaki, suami? Kerana dia ketua. Kan? Dia nahoda kan. Kalau nahoda awal-awal dah gelong, lagi parah lah. Jadi barang siapa yang meremehkan isterinya, maka ia akan merugi dengan kehilangan kemanisan hidup. Suasana rumah tangga yang sakinah. Sakinah maknanya tenang. Sebab tu dalam bahasa Arab, rumah kan, selain pada baitun, disebut juga sakin ataupun masakin. Mim, sin, alif, kaf, nun. Dia buang ya. Kalau ya, miskin tadi. Masakin tu sama bunyi dia. Cuma ada ya, tak ada ya. Kalau rumah, masakin. Selain daripada baitun. Kenapa masakin? Masakin tu diambil daripada sakinah, tenang. Jadi bila sebut rumah, kita balik rumah, tempat tenang je. Kalau balik rumah serabut, maknanya kita tak capai lagi masakin tu. Tuan Arab letak gitu. Jadi suasana rumah tangga yang sakinah akan terjejas bagi seseorang yang kurang memperhatikan isterinya. Yang mengabaikan isterinya, yang tidak menjalankan tanggungjawab. Apatah lagi sampai tahap kalau kita kata apa ya, mendera, menyeksa, memperhambakan isteri dan seumpama. Ini kerana isterilah orang pertama yang paling dekat dengan seseorang dalam mengurus kehidupan berumah tangga. Di dalam satu riwayat disebutkan bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik sikapnya dan sangat mengambil berat hal ehwal isterinya. Dalam satu riwayat, ada hadis lah maksudnya, disebutkan bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik sikapnya dan sangat mengambil berat hal ehwal isterinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang tengok TV Hijrah satu ketika dahulu, carta akhir pentas Anugerah Nasyid, saya baca hadis tu lah dalam TV Hijrah tu. Kawan saya nyanyi lagu Hadirmu tu kan, nasyid nasyid. Anugerah akhir pertandingan nasyid di TV Hijrah. Jadi lagu tu tajuknya Hadirmu, bertemakan penghargaan suami kepada isteri. Jadi sebelum kawan saya nyanyi, saya menyelit-nyelit lah. Bawakan hadis khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik menyantuni isterinya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik menyantuni, melayani, memberi kasih sayang kepada isteri. Bagaimanapun
maksud berbuat baik kepada isteri mestilah mengikut prinsip-prinsip fiqh munakahat yang secara garis kasarnya pihak suami berkewajipan untuk mentarbiah. Okey, jadi dia kata memanglah dianjurkan kita berbuat baik, tapi berbuat baik tu mestilah mengikut prinsip-prinsip fiqh munakahat. Tetap tak boleh langgar hukum halal haram dosa pahala. Bukan semua benda yang isteri nak kita boleh penuhi, melainkan benda tu patuh syariah, tak apa. Kan hari tu panas isu apabila ada seorang pelakon perempuan yang mungkin tuan-tuan perempuan pun tengok kat media sosial kan. Dia biasalah adegan-adegan panas. Itu bila wartawan tanya suami dia, apa respon suami dia bila isteri dia yang merupakan pelakon melakonkan adegan-adegan yang macam tu, yang tak senonoh lah bahasanya. Dia jawab apa? Tak ada masalah. Itu bukan isteri saya ketika berlakon. Itu hanya watak dia saja. Kira sporting lah. Suami tu habis sporting. Dia sendiri memberi galakan kepada isterinya untuk terus dalam karier lakonan tu. Sekalipun melakonkan adegan-adegan yang tak sepatutnya dilakonkan. Dia kata, itu bukan dia, itu hanya watak. Dia kata. Ya. Kalau bahasa kita, dayus lah. Lepas tu dia guna ayat biasalah. Kami ni, ialah bertindak profesional. Benda tu kat media sosial, dekat TikTok, semua orang pakat komen macam tadilah. Dia kata, ini bukan profesional, ini dayus. Semua penuh tulis dayus. Bertaubat balik. Ya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Itu dia kata mestilah mengikut prinsip-prinsip fiqh. Ya. Yang secara garis kasarnya pihak suami berkewajipan mentarbiah. Kena didik, kena tegur, kena nasihat. Menjaga, memberi nafkah, zahir dan batin. Dan memastikan isteri ni tadi tidak terkeluar dari ajaran-ajaran agama Islam. Ya. Habis. Jadi begitulah ya, tuan-tuan puan-puan para hadirin, selesai sudah untuk nasihat pertama daripada bab yang keempat ni. Jadi kita terus. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Yang kedua, nasihat yang kedua juga merupakan hadis ya. Baginda Nabi SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba. Wa yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Wa yuhibbuna al-'iyal wa yansawna al-hur. Wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bura'u wa ana minhum bari'un. Atau kama qal. Akan datang satu masa di mana umatku menyukai, yuhibbun, atau mencintai pun boleh. Yuhibbu ya, hubbun. Mencintai khamsan, 5 perkara. Wa yansawna, dan melupakan 5 perkara yang lebih penting. Akan tiba satu era, satu zaman menimpa ke atas umat. Umat Islam lah, kita semualah ni. Mereka cinta 5 benda, lupa 5 benda. Baik, apa dia? Pertama, mereka suka, mereka cinta dunia sehingga lupa akhirat. Kedua, cinta rumah, suka rumah, lupa kubur. Suka harta, cinta harta, dan melupakan hari perhitungan, hari hisab. Suka keluarga serumah,
Ya. Nanti dia akan hurailah. Dan lupa bidadari syurga. Hur. Wa hurun ain. Kalau baca Quran kan. Hurun ain. Bidadari. Suka dirinya sendiri. Wa yuhibbunan nafsa. Nafsa. Diri dia sendiri. Sehingga lupa pada Allah. Okey, di hujung ni yang macam agak gerun sikit. Menakutkan. Bila Nabi kata apa? Mereka adalah orang-orang yang berlepas diri dariku. Jadi Nabi anggap siapa yang cinta 5 benda ni, bererti mereka berlepas diri dariku. Dan aku pun berlepas diri dari mereka. Ayat tu agak menakutkanlah. Ya, seolah-olah Nabi macam tak mengaku umat lah kalau bahasanya kan. Apa dia? Mereka adalah orang yang berlepas diri dariku tu. Ku tu Nabi. Bukan Allah. Ku Nabi. Aku tu pun Nabi juga. Jadi Nabi sebut kan hadis ya. Ini bukan hadis Qudsi. Kalau hadis Qudsi tu Allah lah. Ini hadis biasa. Akan datang menimpa atas umatku mereka cinta 5 perkara. Jadi siapa yang cinta 5 perkara tu, cinta dunia sampai lupa akhirat apa semua kan. Di hujung hadis tu Nabi peringatkan. Ni satu warning lah. Ni panggil nazir kan. Nabi kata seolah-olah mereka berlepas diri dariku. Seolah-olah mereka ni memang tak nak ikut ajaran aku, tak nak ikut apa yang aku nasihat. Kalau macam tu, aku pun berlepas diri dari mereka. Susahlah nak dapat syafaat kalau ayatnya macam ni. Kan? Kita taklah kata mustahil. Walaupun memang kita akui Nabi satu orang yang sangat pengasih, penyayang. Kan? Nabi seboleh-bolehnya nak tolong kita. Tapi bila Nabi keluar ayat macam ni, maknanya Nabi memang marahlah. Nabi tak selesa dengan sikap umatnya yang buat 5 perkara yang akan kita hurai nantilah. Jadi ku di sini merujuk pada Nabi. Domer lah, orang panggil domer dalam bahasa Arab. Kata ganti nama ni balik pada siapa? Pada Nabi. Kalau merujuk kepada Allah, dia kena guna direct terus. Mereka adalah orang yang berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri dari mereka. Domer tu kena terus mention Allah. Tapi bila ku di sini, ku tu adalah Nabi. Sebab dia bukan hadis Qudsi. Kalau hadis Qudsi ni di hadapannya akan tertulis firman Allah. Walaupun dia hadis, tapi dia ada perkataan firman Allah. Yaqulullah. Ya? Suka Roma. Macam mana faham suka Roma? Nanti kita akan hurai. Ini terjemah dulu. Saya pun tak tahu macam mana cara dia ngurainya nanti. Kita tengok sama-sama. Dia ada syarah tu. Syarah dia pun agak panjang juga ni. Kalau tengok. Panjang. Wish. Sampai muka surat 172 baru selesai syarah dia. Panjang ya. Berapa lay tu? 1, 2, 3. Dekat-dekat 4 helai. Untuk syarah poin kedua ni. Nasihat yang kedua ni. Okey, baik. Maksud hadis di atas. Dia nak huraikan ni. Maksud. Jika orang-orang telah mencintai 5 perkara tersebut dan melupakan 5 perkara sebagai bandingannya, lawannya, maka mereka adalah orang-orang yang jauh. Syarah kata berlepas diri tadi tu. Orang-orang yang jauh dari Nabi SAW. Kita ni nak dekat. Biar nak dekat dengan Nabi kan. Ini membuatkan kita makin menjauh. Kita telah tanpa sedar menjarakkan diri dengan Nabi.
Dan Nabi SAW pun berlepas diri atau menjauhkan diri dari mereka. 5 perkara yang dimaksudkan iaitu pertama, terlalu sibuk dengan urusan dunia dan melupakan amal soleh untuk bekalan di akhirat kelak. Terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dan tu saya rasa lebih sedap kalau kita olah atau kita dobitlah, catat sehingga. Lagi kemas ayat dia. Sebab pada saya tak salah kita mengurus dunia, memang kena urus dunia lah. Kan? Memang kita kena menjalani aktiviti kehidupan di dunia, yang bekerja, yang meniaga. Bukan salah cari dunia, yang salah tu melupakan amal soleh sebagai bekalan. Sebab tu kalau sehingga tu lagi cantik. Terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga melupakan amal soleh untuk bekalan di akhirat. Kita ni kan dalam perjalanan, hakikatnya kan dalam perjalanan menuju akhirat. Jadi kalau dah tahu nak pergi akhirat, kena bawalah bekalan nak menuju akhirat. Dunia yang kita puja, yang kita kejar ni akan tinggal. Jadi bukan masalah sibuk mengurus dunia tu. Ada orang yang memang kita tengok sibuk sungguh. Kalau pemimpin, kalau peniaga kan, ke sana kemari. Tapi kalau mereka tidak melupakan amal soleh atau menjadikan kerja mereka sebagai ibadah, okey, tak ada masalah. Okey, yang dimaksudkan, dihurai lagi. Yang dimaksudkan dengan dunia. Apa takrif dunia ni? Yang dimaksudkan dengan dunia di sini ialah apa-apa yang tidak ada manfaat. Apa-apa yang tak memberi manfaat untuk akhirat kita nanti. Itulah dunia. Tapi kalau memberi manfaat, okeylah. Tak ada masalah. Boros. Boros di dunia sehingga tidak mendatangkan manfaat akhirat. Okey. Ya. Yeah. Nanti dia akan hurai, saya kira ada. Macam mana kita nak jadikan dunia kita ni bermanfaat untuk akhirat. Ya. Sebab kadang-kadang kita pun confuse. Ya. Kerja-kerja dunia ni, adakah dianggap kita dah cinta dunia? Kan? Dan macam mana supaya dunia kita bermanfaat untuk akhirat. Okey. Untuk menyelamatkan kamu dari rintangan itu, tiada lain engkau mesti memisahkan dirimu dari dunia itu. Jadi jalan penyelesaiannya, kita kena pisahkan diri kita dari dunia. Yang ni pun nak kena faham betul-betul. Ya, kalau tidak memang kita betapalah duduk dalam gua je kan. Orang panggil uzlah tu kan. Okey, kat situ ada huraian. Dia kata apa? Yakni. Huraian lah tu. Apa maksud memisahkan diri dari dunia tu? Yakni dirimu dan fikiranmu jangan sepenuhnya dan seluruhnya untuk membela dunia belaka. Adakah kita ni 24 jam fikir dunia je? Dunia yang kita junjung, dunia dah jadi matlamat segala-gala. Janganlah begitu. Adapun yang menyebabkan engkau mesti bersikap demikian disebabkan 2 perkara. Adapun yang menyebabkan engkau mesti bersikap demikian. Bersikap demikian tu bersikap apa? Jangan membela dunia belaka, dia kata tadi hak atas tu. Atau bahasa mudahnya, jangan jadikan dunia ni
matlamat hidup lah. Apa-apa pun semua dunia, berpaksikan dunia. Macam dah tak ada akhirat. Tu kan. Kita orang Islam berfikirlah sebagai orang beriman. Beriman ni percaya ada hari akhirat. Dunia-dunia lah. Tapi kamu hidup kat dunia ni dah macam tak ada akhirat. Beratlah. Biasanya bila orang tak peduli akhirat ni tuan-tuan perempuan, apa jadi? Dia tak peduli halal haram. Dia tak peduli dosa pahala. Kalau cari rezeki, itu yang Nabi kata, akhir zaman orang dah tak peduli halal haram. Itu kesan dia lah tu. Tu kamu dah kena penyakit cinta dunia lah tu. Jadi kenapa kita ni kena berhati-hati dengan dunia? Jangan sampai dunia menipu daya kita. Disebabkan dua perkara dia kata. Iaitu supaya ibadahmu lurus. Dan bukan lurus, banyak. Bukan sekadar lurus, tapi banyak. Sebab jika engkau terpesona oleh dunia dengan sepenuh hati, dalam hati kita ni penuh dunia je, maka engkau akan menghadap perhatianmu kepadanya. Dan dunia hanya akan menjadikan engkau sibuk sama ada zahir dan batin, sehingga engkau tidak dapat mengerjakan ibadah dengan baik dan selesa. Secara zahir, muka surat sebelah 165. Secara zahir engkau akan selalu sibuk dengan mencari isi dunia itu siang malam. Dan batinmu akan selalu sibuk dengan berbagai keinginan dan tarikan hawa nafsu. Sibuk mencari dunia. Bekerja siang malam. Dan batin pula akan selalu sibuk dengan berbagai-bagai keinginan. Nak itu, nak ini. Dan tarikan-tarikan hawa nafsu. Kedua-duanya akan merintangi ibadahmu. Kerana dirimu hanya satu dan hatimu pun hanya satu. Jika engkau sudah sibuk dengan satu hal, maka engkau akan terputus dari yang lain. Sedangkan dunia dan akhirat itu ibarat dua wanita yang dimadu. Ini satu kiasan Perbandingan dunia akhirat ni umpama dua wanita yang dimadu. Jika engkau dapat menggembirakan yang seorang, maka yang seorang lagi akan berasa kecewa. Selanjutnya, dunia dan akhirat itu keadaannya seperti timur dan barat. Selain umpama wanita yang dimadu tadi, ini juga kiasan. Dunia dan akhirat keadaannya seperti timur dan barat. Jika engkau cenderung kepada salah satu, tentu engkau akan berpaling dari yang lain, membelakangi yang lain. Jadi kalau engkau menghadap ke barat, tentu membelakangi timur. Dan kalau kita menghadap ke arah timur, tentu akan membelakangi arah barat. Baik. Semalam saya bersembang dengan satu abang lah, pangkat abang. Dia ni bekas kapten kapal, berlayar serata dunia. Zaman 90-an dulu dia kata. Gaji sebulan 20,000, 30,000, 40,000. Sampai pernah mencecah 60,000. Tapi semain Jumaat tak ke mana, duduk kat tengah laut satu hell lah kan. Berminggu-minggu pula. Semayang pun celum-celam. Duk nampak duit dia kata. Lepas tu bila dah duit banyak, nak beli motor besar, nak beli tu. Hidup habis kat situ je. Tak fikir akhirat. Sehinggalah Allah bagi dia sakit, dia kata 6 bulan. Kanser usus. Lepas itulah datanglah jentikan hati tu kan. Untuk berhijrah pelan-pelan. Okey. Ya. Kalau dalam konteks negara, kerajaan,
hanya menekankan pembangunan material, pembangunan zahiriah, pembangunan pencakar langit, infrastruktur dan seumpama, sehingga mengkesampingkan pembangunan spiritual, pembangunan orang sebut apa, modal insan kan. Memang tak kenalah. Sedangkan Islam ni asasnya dua-dua seimbang. Bahkan yang pentingnya insan tu lah. Dulu arwah Ustaz Ismail Kamus, dia lalu sebut apa? Jangan kita sibuk membangunkan bangunan sedangkan kita meruntuhkan akhlak-akhlak orang yang ada di sekitar bangunan tu kan. Ya. Jadi sebab itu dalam Islam bila sebut kemajuan, kita ada takrif kita sendiri. Bukan Islam menolak maju tu. Yang Islam menolak kemungkaran yang ada dalam kemajuan tu. Sebab tu simbolik bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dulu bukan nama Madinah kan, namanya kenapa bubuh nama Madinah? Madinah itu namanya mudun. Maksudnya apa? Bandar, maju. Tapi maju yang macam mana? Maju yang seiring dengan iman, takwa, akhlak, adab. Maju yang tak lupa Allah, ingat akhirat. Macam tadilah, halal haram, dosa pahala, semua dipandu. Bukan kita menolak maju, tak betul. Islam memang membawa kepada kemajuan. Jadi keseimbangan itulah yang kita nak cari balik tu. Nak digabung jalinkan. Ya? Kalau tidak dia jadi tempang kan. Bagaimanapun juga, tidak selamanya amalan dunia itu menghambat amalan akhirat. Perenggan ni dia agak meredakan sikit perasaan kita. Dia kata bagaimanapun, tidak selamanya amalan dunia, kerja-kerja dunia ni menghambat atau apa, menghalang, ya, menafikan untuk dapat amalan akhirat. Bahkan kadangkala banyak amalan dunia yang dapat berubah, yang boleh berubah menjadi amal akhirat. Disebabkan, di sinilah poin dia. Disebabkan adanya niat yang baik dan betul. Jadi unsur niat tu boleh menukar kerja dunia memberi manfaat pada akhirat. Seperti, dia bawa contohlah, niat bekerja atau berniaga untuk semata-mata agar dapat mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Ada satu hadis tu, riwayat Imam Baihaqi. Nabi sebut, man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil masalati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiyallahu ta'ala. Ya. Barang siapa mencari rezeki yang halal, bekerjalah, tak kiralah sektor apa pun, ada 3 niat kat situ. Pertama, dia tak nak meminta-minta. Aku kerja ni supaya ada duit sendiri, tak adalah jadi orang yang meminta-minta kan. Sebab Islam tak suka meminta-minta. Kecuali yang betul-betul terdesak, fakir, miskin, apa semua tadi tu tak adalah kan. Yang kedua, kalau dia dah kahwin, dia nak menyara keluarga dia. Dia rasa tanggungjawab. Yang ketiga, dia pasang juga niat, kalau ada rezeki lebih, mana tahu, dia nak tolong jiran-jiran ataupun ahli qaryah yang susah. Maka dalam hadis tersebut, dia akan bertemu dengan Allah, laqiyallah yaumal qiyamah, di hari akhirat, dalam keadaan wajahnya putih berseri-seri bagaikan bulan purnama. Maknanya Allah suka. Niat tak meminta-minta. Niat kalau dah ada keluarga nak sara. Kalau isteri nak bantu suami. Isteri tak wajib beri nafkah, tapi dia ada niat nak bantu meringankan beban suami, itu sangat hebat. Kemudian kalau ada rezeki lebih, dia nak tolong orang susah. Niat-niat yang macam tu semua okey lah. Tak ada masalah.
Kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat, suka saya nak ulang hadis Bukhari yang kisah Nabi sebut 2 orang lelaki masing-masing bela kuda tu kan. Seorang bela kuda dapat pahala, seorang bela kuda dapat dosa. Padahal sama-sama bela kuda. Kenapa jadi macam tu? Niat. Yang dapat pahala dia pasang niat waktu nak beli kuda, ya Allah, kalau Nabi ajak turun ke medan perang, kuda ni lah aku nak guna nanti. Bantu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Dia dah ada satu niat yang jelas. Walaupun tak perang lagi, dalam hadis tu sebut, sepanjang dia bela je. Bela kuda je. Maintenance kuda, habis duit ringgit, rawat kuda, bagi makan kuda, semua jadi pahala. Semudah itu dapat pahala. Yang seorang lagi dapat dosa kerana dia beli kuda dengan niat nak menunjuk-nunjuk, nak belagak. Kuda ni kira kenderaan golongan bangsawan elit lah, orang kaya-kaya kan. Dia ada niat belagak, action. Angkuh, memandang orang lain dengan pandangan hina, miskin dan seumpamanya. Itu dosa. Jadi benda sama je. Jadi bagaimana kita menyuntik elemen niat tu supaya akhirnya berubah jadi pahala. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengisyaratkan agar kaum muslimin dan mukmin sentiasa berdoa. Okey, macam sikit lagi teringat tadi pasal pembangunan kan kerajaan. Kan ada hadis, barang siapa mengubah atau mengalih dekat jalan tu, duri, sesuatu yang tak selesa orang nak lalu kan, dia kalih. Kan boleh pahala. Apatah lagi kalau dia buat highway, buat jalan yang memudahkan orang. Kalau dengan niat nak memudahkan rakyat, nak meringankan beban rakyat, pahala tu. Jadi menyediakan infrastruktur, kemudahan, prasarana, tu semua ada nilai pahala. Tapi niat tu masing-masing lah apa yang diniatkan. Kalau kita mengubah duri kecil-kecil pun boleh pahala dah. Apatah lagi kita sediakan peluang-peluang, pekerjaan. Semua tu bagus. Tapi macam tadilah kita kata jangan itu saja. Kita sediakan pekerjaan dari sudut kilang. Lepas tu anak-anak di kampung pun datang. Laki perempuan duduk di rumah sewa. Di rumah sewa tu macam mana pula nak jaga dia orang dari sudut akhlak, didik supaya tak terlibat dengan pergaulan bebas, pelacuran dan pun kena pantau juga. Bukan sekadar bagi kerja lepas tu pandai-pandailah korang. Saya pernah masuk ceramah dekat kilang Unisem, Simpang Pulai tu. Program tu bawah Jabatan Agama Islam bahagian dakwah. Saya dipanggil untuk buat pengisian lah. Jadi Jaib bahagian dakwah kena berhubung dengan dia orang punya bos-bos ni, nak minta izin kami nak masuk buat program dengan pekerja kilang yang Islam, Muslim. Bos dia tu bukan orang Islam, Cina. Dia sangat mengalukan datang buat pengisian rohani dengan pekerja-pekerja kilang dia. Sebab dia kata apa? Ini pekerja-pekerja sudah tak ada akhlak, dia kata. Cina pun bening. Datang lewat lah macam-macam hair. Jadi kita ingat dia macam tak bagilah kita nak buat kuliah lah, bawah jabatan kan. Dia mengalu-alukan, kata. Eloklah, dia kata, bagilah. Orang pun dah pening. Jadi nak bagi keseimbangan tu yang payah tu. Menyediakan peluang pekerjaan bagus dah. Jadi apatah lagi dia kata Allah telah mengisyaratkan agar kaum muslimin dan mukminin sentiasa berdoa, berusaha agar bahagia di dunia dan akhirat, seperti tercermin dalam satu potongan ayat yang selalu dijadikan doa bagi setiap muslim sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini ibu bagi sekadar doa. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Atina, atina tu beri.
dan kebaikan di akhirat, waqina, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Surah Al-Baqarah 201 ayat 201. Ini yang kata dunia pun nak cemerlang, akhirat lagi-lagi. Kalau ayat dia kan. Dunia nak cemerlang, akhirat apatah lagi. Lagi nak cemerlang. Masa depan dunia nak cerah, masa depan akhirat lagi-lagi nak cerah. Di dunia kita ada rumah, alhamdulillah, tak kisahlah sewa ke tak sewa, kan? Di akhirat pun nak ada rumah, iaitu di syurga. Di dunia kita fikir nak makan minum, di akhirat pun kena fikir makan minum. Sama aja, cuma alam tu berbeza. Dan perbezaan paling ketara, akhirat itu kekal. Dalam hadis-hadis yang kita baca sebelum ni, utamakanlah yang kekal berbanding yang sementara. Baik, ada pun gangguan. Kita berhenti takat tu dulu. Panjang lagi. Dia punya syarah tu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan yang dah faham bertambah faham. Yang terlupa macam biasa kita ulang-ulang bagi ingat, insya-Allah. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita jumpa pula pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma